billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Bismillahil syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terima kasih ya. Siapa orang yang pertama tadi? Miss apa tadi tu? Lupa tadi ya. Cepat sangat dia bergerak. Abdul Malik Idris, Miss Amnisah Roslan, okey ya. Rosmasita Musa, Leni Nadira, Roslinda, ya. Puan Zainun dari Singapura, Muhammad Farihin, Rozi Ridwan, Sabri Dadas, ya. Salma Zakaria, Joha Joib, ya. Akila Fila, Zainab Hasan, Masya Allah, ini pun orang yang selalu bertemu kita ni ya. Rashidah Syamsuddin, Nani Triana, Hamidah Hamzah, Siti Munirah Daud, ya. Siapa lagi? Roslinda, Perlita Ubara, lama tak nampak ni. Ezrina Adam, Puan Zainun tadi sekali lagi, Luqman Hakim, Asmarina Kakci, Nurlinda, Haji Abdul Rahim Latif Singapura, pensyarah kita Jasni Ahmad ada, Nur Akmaril, ya. Hasrina Rosli, Salamia Zakaria kata ya. Bahar, Isyun Amir, Melisa Misa, Cik Ian, Zubaidah, Rosnah binti Jusan, Syida Omar, Misliah Makmur, Muhammad Izwan, Nur Kasih, Nurizan Sulaiman, ni pun selalu ya berikan komen-komen yang baik. Yusuf, Cik Husin, Nurul Zawani, ya, Norma Yuni, Isha Madinah, Siti Munirah Daud, Hafizatul Syuhaila, Linda Nizar, ya, dan sahabat-sahabat Zuli Syamzin. Zuli Syamzin pun ada juga. Ni ya, duduk rumah dengan Tok Abah ni, Zurina Muhammad Isa, Arif Rahman, Nur Kasih, ya, Saunah Safi, dan sahabat-sahabat Muhammad Hasizal Yaakob. Ramailah sahabat yang lain. Sekarang sudah ada 225 orang, tak salah saya, Tok Abah. Yes, 225 people masuk dalam kelas. Terima kasih, syukur. Yang merespon ada 121 orang, Masya Allah. Yang komen 150 orang. Yang share dan 61 orang. Oh ya, tolong like dan share. Tolong like dan share. Moga ramai orang dapat manfaat daripada FB Live kita pagi ni. Tok Abah saja start 1 atau 2 minit sebelum pukul 7. Sengaja nak tengok reaksi. Nampak gaya? Okey lah you all ya. Mudah-mudahan, dan seperti biasa, kita punya program FB Live hari ini dibawakan oleh webinar yang akan kita kandalkan pada 30 November. Webinar Pemimpin yang Cemerlang secara Magical. Menjadi pemimpin cemerlang secara magical, 30 November. Dah ramai orang mendaftar dan kita semua pemimpin. Anda pemimpin, Tok Abah pemimpin. Jom kita sama-sama memperkasa ilmu. Ini sesuai untuk semualah pemimpin, ya. Daripada supervisor, daripada CEO, sesuai sangat. Pelajar-pelajar IPT ya. Awak belajar di di universiti sesuai, ya. Ketua murid sesuai, prefect sesuai, mak bapak, guru-guru, kaunselor, apatah lagi semua orang dewasa yang memang akan memimpin orang lain. Kita semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun aw ayati. Dan prinsip tips yang Tok Abah nak kongsi ni, Tok Abah telah kongsi dengan mereka yang di multinational corporation, ya, dengan Shell-nya, Exxon Mobilnya, ni satu dunia ni, ya, dapat ilmu ni. Petrosnanya, dan hujung minggu lepas ni, semalam, kemarin Sabtu Ahad, kita memberi motivasi kepada pemimpin kemas, ya, pengarah, timbalan pengarah dan pegawai kanan kemas seluruh negara. 100 orang lebih kurang di KLIA, di Movenpick. Seronok ya, dapat perjumpaan pemimpin. Tapi itu indoor, close. Tapi ini Tok Abah akan buat secara terbuka pada semua orang, insyaAllah, ya, pada hari 30 November itu, dari pukul 10 pagi sampai jam 12 tengah hari, insyaAllah.
Tuan akan kongsi bagaimana mengenal potensi diri kita sebagai pemimpin, apakah kesilapan-kesilapan lazim seorang pemimpin, bagaimana nak mengubah kita punya paradigma dengan mutiara-mutiara kata orang bijak pandai tentang kepemimpinan. Lepas tu kita bincangkan pula 25 langkah menjadi pemimpin yang cemerlang. Dan dalam nota yang Tok sediakan tu, semua akan dapat nota tu dalam bentuk PDF, bagaimana kita nak menegur ataupun menjadi kapten tu counselor lah kepada orang lain, jadi mentor kepada orang lain, bagaimana nak mentoring sikit-sikit tips, insyaAllah. Dan semua soalan yang diajukan kepada Tok Abang, insyaAllah Tok Abang akan layan, ya, setakat yang mampu, insyaAllah. Alright, so jom sama-sama bersama Tok Abang pada 30 November. Ini memang jarang sekali Tok Abang buat secara public, secara awam, ya. Semalam pun ada orang tanya, apakah program public tentang motivasi dan kepemimpinan ni yang buat ujung tahun. Tok Abang kata, tolong hubungi pejabat Tok Abang, check in is on standby. Ada nombor dan link tu, ada kat komen pin kat atas sekali tu. Dan program kita juga dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat dan berkhasiat, minum secawan, insya-Allah tertawan, ya, diformulasikan dengan sayang, dinikmati dengan riang, insya-Allah. Dan Tok Abang pun kalau makan ni, minum ni pagi-pagi, Tok Abang dah minum setengah mug ni, ya. Pagi-pagi insya-Allah rasa kenyang, ya. 6 hingga 8 jam. Memang tak makan apa nama, kurangkan makan pun tak ada lapar lah, insya-Allah. Ya, insya-Allah, ya. Dan yang penting apa? Tok Abang tengoklah orang tua bangka umur 70 tahun masih bersemangat dan mudah-mudahan membuat perubahan rentetan positif, ya. Kita mudah nak exercise, ya, mudah nak bertindak dengan lebih positif lah, insya-Allah. Mudah-mudahan ni kita jadikan ialah minuman premium yang kita baru mulakan ni sebagai satu novelty. Bukannya sekadar minum nak diet itu boleh, tetapi rugilah. Kita jadikan sebagai kata tu penggerak, sebagai pemangkin, sebagai precursor untuk kita menjadi lebih positif. Jadikan turning point kau. Dan of course program kita dibawakan oleh Tabung Korban. Tok Abang menjadi duta kepada Tabung Korban. Jom kita menabung untuk melakukan ibadah korban di Malaysia. Lakukan ibadah korban di mana-mana satu dunia harus boleh, insya-Allah. Tetapi afdalnya, yang terbaik buat di negara sendiri. Siapa kata? Para ulama kata. Dan Tabung Korban ada dia punya panel syariahnya, Ustaz At-Tu'ah, dan cara kutipan dan apa nama kata tu penyimpanan dana tu secara online diluluskan oleh Bank Negara. Jadi Tok Abang pun lakukan ibadah korban tahun lepas melalui Tabung Korban. Alhamdulillah. Jom sama-sama menabung, semua online, syariah compliant, door to door service. Dan Tabung Korban bekerjasama dengan rangkaian store Maidin satu negara. Jadi kalau pengedaran daging korban itu melalui Maidin, siapa-siapa pun yang layak silakan. Kau seronok, ya, seronok. Jadi kita buat di negara kita sendiri, ialah mahal sikit lah berbanding kalau buat korban di Cambodia ke, di Bangladesh ke, di Mekah ke, memanglah. Tapi ulama sepakat lebih afdal berkorban di negara sendiri. Jom, now everybody can korban. Dulu everybody can fly, now everybody can do korban, insyaAllah, dengan menabung. Secara yang sangat simple, seronok, ya, selamat dan dipantau, ya, apa nama, oleh Ustaz At-Tu'ah, ya, dan syariah compliant, insyaAllah. Jom, ya, sama-sama kita berkorban. Amin, amin. Baik, Tok Abang tengok-tengok catatan. Tok Abang buat program ataupun FB Live bertajuk Jom Menjadi Lebih Matang, How to be More Mature. Ya, dah masuk bahagian yang kelima ni. Sebab banyak sangat poin, ya. Kita buat 5. So Tok Abang ingat last Friday, Jumaat yang lepas, Tok Abang berhenti kat nombor 27, tapi Tok Abang ulang balik 3 yang terakhir. Nombor 25, bagaimana nak jadi matang ialah yakin wujudnya keajaiban. Orang yang matang, dia tak pakai otak kiri saja, practical, logical. Ainul yakin, aku lihat, aku yakin. Itu orang pandai. Orang bijaksana yang dia tak dapat lihat pun dia yakin, sebab dia ada iman, dia ada ilmu, dia ada keyakinan. Hakul yakin. Kita tak nampak seksa kubur, nikmat dalam kubur, tapi kita yakin. Kita tak nampak syurga neraka, tapi kita yakin. Kita tak nampak malaikat, kita tak nampak Allah, ya, tapi kita yakin. Itu orang yang bijaksana. Dan orang bijaksana sentiasa dipantau. Walaupun aku tak nampak Tuhan, tapi Tuhan sentiasa memantau aku. Ya, nama ni sifat ihsan.
Dan orang yang bijaksana pasti, orang yang matang pasti ada sifat ihsan. Walaupun aku tak nampak Allah, Allah sentiasa tengok aku. Jadi aku akan sentiasa berintegriti. Alah, orang tak nampak, bos tak nampak pun, yang kau rajin-rajin buat apa? Bos tak nampak, kau rajin-rajin bodoh-bodoh je. Rokib belah kanan mencatat semua kebaikan, Atid kat kiri sentiasa mencatat semua kesilapan. So aku buat baik bukan untuk dipuji oleh orang, aku buat baik untuk dapat redha Allah. Itu orang yang matang. Jadi dia berintegriti. Dan lagi pun, ini pun selalu orang tanya, adakah impak rajin tak rajin seorang ayah ibu yang bekerja itu dengan peribadi anak-anaknya? Tok Abah kata, of course. Semua hidup kita ni satu sistem. Everything that we do is in a systemic manner. Semuanya berkait. Tidak ada satu benda pun dalam dunia ini yang tidak berkait ataupun mempengaruhi. Ada pengaruh. Sampai seorang ulama pesan pada Tok Abah, Allah Yarham Ustaz Harun Din pernah tegur Tok Abah. Muhammad Fadilah, bukan tegur lah, dia penasihatkan. Kalau kamu ni buat betim secara langsung dia cakap word for word. Muhammad Fadilah, kalau kau nak tahu kesan tindak tanduk kamu kepada dunia ialah, dengar dia kata, ni depan 60 orang pelajar rawatan Islam tahun 85, 86 hingga 95, 10 tahun tak apa belajar. Dia kata, kalau kamu terkentut, udah orang lain pun senyum. Padahal kamu tak terkentut. Dia jangan kentut kuat. Dia kalau kat halayak ramai, depan isteri dia kuat sikit lah kentutnya. Dia lepas dengan tak payah ada silencer. Kalau kamu terkentut pun ada kesan pada orang Afrika. Tok Abah kata, apa kena mengena aku kentut orang Afrika? Maksudnya, apa pun yang kita lakukan atau berlaku pada kita ada kesan pada satu dunia. We are all in a system. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita bertambah baik, maka seluruh sistem di sekitar kita akan berubah bertambah baik. So when you change yourself positively, bertambah matang, maka Tuhan Allah akan ubah semua makhluk, bukannya manusia saja, semua makhluk di sekitar awak akan berubah seiring dengan perubahan anda. So the onus is on you. So sekarang tanggungjawab kita ialah untuk kita berubah. Jangan risau orang lain tak berubah. Alah, aku sibuk je berajin, tapi kawan-kawan aku semua malas, tak guna, bodoh-bodohkan diri. Don't ever say that. Mak bapak yang rajin, disiplin, berintegriti, impaknya anak-anak mereka Allah jadikan rajin, disiplin dan berintegriti. Baik tadika, sekolah menengah, universiti ataupun sepanjang hayat. Itu kata tu rentetan daripada sistemik sistem dalam hidup kita ni. Semuanya dalam keadaan equilibrium. Mak bapak berubah bertambah baik, Allah ubah anak-anaknya bertambah baik step by step. So kita terus berubah dan berubah. Lagipun kan Tok Abah sebut ribu-ribu kali, kita tak boleh mengubah manusia, kita cuma mampu ubah diri kita, itu pun dengan izin Allah. Dan bila kita berubah, maka semua alam di sekitar kita akan berubah. Dan mak bapak pun tak mampu nak ubah anak-anak mereka. So mak bapak cuma mampu mengubah diri mereka dan berdoa. Nabi Nuh, seorang rasul, gagal mengubah anaknya Syam bin Nuh dan isterinya, pun keduanya tidak beriman. Kita tahu tu. Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, manusia yang paling unggul dalam dunia, maksum, pun tak mampu ubah pakcik kesayangannya. So siapa anda, siapa Tok Abah nak mengubah orang? Tetapi by we changing, itu dia. Orang yang matang, dia akan terus berubah, dan dia ada yakin bahawa magic akan berlaku. Keajaiban akan berlaku. Magicnya ialah bila kita berubah, maka Allah ubah semua makhluk tau. So semalam tak Abah 2 hari Sabtu, tak Abah bagi buat khusus pada pemimpin-pemimpin kemas di Movenpick KLA. So ada seorang nak bertanya, tapi dia dewan besar, kita duduk ikut SOP 100 orang dalam dewan tu. Jadi jauh-jauh, jadi ada orang nak bertanya, kata jap, ni ada makhluk ni, sahabat kita makhluk ni akan berikan mikrofon pada anda. Orang kata, makhluk? Seolah macam kasarnya Fadilah Kamsah ni. Saya kata, kita kan semua makhluk Allah. Iyalah. So saya kata, ni makhluk ni akan tolong. Dia ingat perkataan makhluk tu, ni makhluk perosak. So perkataan makhluk tu macam satu perkataan yang hina. No, Tok Abah kata tak. Makhluk is a good word. Kita ni makhluk Allah. Betul tak betul? Itu betul lah. So ni makhluk ni akan bantu you. Tapi kita sering menggunakan makhluk tu, ini makhluk perosak.
Jadi kita macam ada negative connotation. Konotasi negatif kalau perkataan makhluk. Itu perkataannya baik sebenarnya. Sama juga dengan perkataan, kita ni orang jantan. Ya Allah, kasarnya. Laki-laki lah Tok Abah. Ya. Tok Abah pun diam sambil tersenyum. Baik. Kalau Tok Abah kata, dia tu anak lelaki. Tetapi, ni, maaf Allah kamu ni, anak jantan. Mana lebih baik? Anak lelaki ke anak jantan? Anak jantan. Habis kenapa pula anak jantan lebih baik? Sebab anak jantan tu simpulan bahasa. Anak jantan, orang yang berani. Tahu pun. Itu sebabnya Tok Abah gunakan perkataan jantan. Bukannya kasar. Tapi dalam konotasi untuk menaikkan martabat. Oh, dia tu anak jantan. Ada seorang budak perempuan tu, saya kata, ya Allah, kau ni dia anak jantan. Dia perempuan atau apa? Tak. Dia namanya Jamilah binti jantan. Tapi orang tu tak tahu. Orang tu tak tahu. Tok Abah tahu. Tengok senarai. Jamilah jantan. Dia ni anak jantan. Orang dah kata, apa pula kamu ni? Nyanyuk ke? Budak perempuan dikata anak jantan. Kita buat lawak pun orang tak faham. Tak apalah. Ya, okey. So kita yakin nombor 25 ya. Ini ulang balik sebab masa tu Tok Abah cepat sangat ya. Last kopek kan. Tok Abah lajukan. So ini yang Tok Abah masukkan dengan jom banner keyakinan diri dengan yakin wujudnya keajaiban. Magic berlaku. Dan Tok Abah selalu bagi contoh yang sama. Bangun tidur pun satu magic. Sebab tidur ibarat mati, bangun tidur itu ibarat hidup semula. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Magic sudah berlaku. Dan Tok Abah juga sebut ulang. Barang siapa senyum 30 saat sambil bangun menghadap kiblat berdoa, maka magic berlaku. Ya, otak merembeskan endorfin buat kita ceria. Merembeskan enkephalin. Itu dia hormon untuk menguatkan sistem imun badan kita. Macam vaksin yang kita ambil dos 1, dos 2, ada yang dah ambil booster dos ya. Ada ramai sahabat Tok Abah dah ambil dos ketiga ya. So bila kita senyum, bangun tidur sambil angkat tangan berdoa dan seboleh-bolehnya menghadap kiblat, sunat menghadap kiblat, maka kita akan dapat that booster immune system kita dalam bentuk enkephalin. Magic tak magic? Magic. Dengan senyum, booster kesihatan badan dalam bentuk enkephalin dirembeskan oleh badan. Magic. Tu yakinlah kalau awak matang, awak yakin, awak berilmu, awak istiqamah. Dan bukan itu saja. Otak mengarahkan badan merembeskan dynorphin. Dynorphin hormon yang bagi kita tenaga dan semangat untuk sebenarnya Tok Abah dah tua bangku umur 70, bangun tidur tapi bersemangat sebab pagi tadi senyum yang masa bangun tidur. Alhamdulillah, magic. Orang bangun tidur dengan senyuman akan keluar dynorphin bagi dia tenaga dan semangat. InsyaAllah. Life is magical. Tapi untuk ada kematangan, ada tahap kematangan. Tapi ingat, Tok Abah dah beritahu, ya kadang cucu Tok Abah pun matang. Darin, sharing is caring. Kata cucu Tok Abah Asya, umur 5 tahun. Dia dah matang tu. Dia sharing is caring. Jom kita share. Budak 5 tahun mempamerkan kematangan. Dan dia kadang bergaduh dengan sini. I don't like you. I hate you. You are not my friend. Bergaduh. Tapi sebab mereka matang, membagi kematangan, dalam masa 5 minit, main. Jom, come Darin. Let's go down. Dia terus berbaik-baik dalam masa 5 minit. Matang tak matang? Dia terus melupakan persekitaran dan mencari kedamaian. Itu orang yang matang. Orang yang matang ialah sentiasa bersangka baik, memaafkan orang lain. Dan kadang orang umur 50 tahun mengambil masa 5 tahun untuk memaafkan orang lain. Matang tak matang? You answer yourself. Jadi itu sebabnya para psikologi dunia mengatakan, in every man there is a small baby boy. Ada sifat-sifat tak matang ya, sifat keanak-anakan. In every woman there is a small baby girl. Jadi pun manja ya, kadang tidak matang lah. Ya, so, ini satu hakikat. Itu sebabnya Tok Abah kata kematangan bukan satu destinasi, tapi satu perjalanan sampai kita meninggal dunia. Alright. Nombor 25. Itu ulang kaji hari Jumaat punya. Lepas tu nombor 26, optimistik tapi realistik. Ini orang matang. Tok Abah selalu cakap, Tok Abah kononnya dipanggil sebagai motivator. Tapi I prefer to be called inspirer. Motivator ni bagi semangat dari luar. Orang pun tengok, betul lah cakap dia, aku patut berubah. Itu motivator. Tapi kalau inspirer, lah, aku baru sedar yang aku ni ada magic dalam diri aku. Aku ni ada X factor, ada kelebihan. Ada sumber-sumber yang bagus dalam diri aku yang patut aku gunakan. Kalau tidak, aku berdosa. Lah, aku elok maafkan orang sebab it is good for me. Bukan sebab Failah Kamsah cakap. Bukan sebab orang lain cakap. Bukan sebab ustaz cakap. Tapi aku sekarang faham. Dengan aku maafkan orang lain, aku yang sehat,
Aku yang lebih lebih positif, aku yang akan lebih kata tu ceria, aku yang akan lebih terbuka rezekinya dengan memaafkan orang lain. Dan aku sekarang tahu bahawa memaafkan orang lain tiap-tiap malam sebelum tidur salah satu sifat penghuni syurga. Itu inspire. You inspire yourself dari dalaman. Orang yang hebat, dia akan buat orang lain yakin kat dia. Tapi orang yang luar biasa, orang yang excellent, orang yang magical, dia buat orang lain yakin kepada diri mereka masing-masing. Seorang guru yang hebat, ya, akan menjadikan anak murid yakin pada guru. Tapi guru yang luar biasa akan buat para pelajar yakin kepada diri mereka. Bukan yakin pada cikgu, yakin, yes, I believe I can. Itu guru yang luar biasa. Anda bagaimana? Kita semua guru, ya. Kita semua guru. Semua mak bapak guru. Ramai kebanyakan guru adalah ibu bapa. Yang dah berumah tangga dan anak. Kebanyakan guru adalah ibu bapa. Dan semua ibu bapa kena jadi guru. So, let's move on. So, kita kena optimistik tetapi realistik. Artinya, kita sentiasa bersangka baik. Tapi kita kena tahu had-had kita. Had-had orang lain. Tapi don't worry. When you have done your best, serahkan pada Allah. When you have done your best. But sometimes I told you, doing your best is not good enough. Allah pula kata buat yang terbaik. Tapi dia kata pula buat terbaik tak cukup. Ya, kadang-kadang buat yang terbaik pun tak cukup. Sebab ramai orang jadikan alasan, saya telah buat yang terbaik tuan, tapi tak dapat apa nak buat. So, bos pun kata, saya tak minta awak buat yang terbaik. Saya nak buat awak buat apa yang sepatutnya asalkan berjaya. I don't care what you do. You must succeed. You kena pastikan ianya berjaya. You pastikan budak tu berubah. You pastikan budak tu mandi. Dia cakap pada pembantu rumah. Dia dah suruh, dah pujuk dah 100 kali. Dia tak nak mandi, apa nak buat? Hey, budak tu kena mandi. Buat apa cara pun, dengan cara yang hikmah, dengan cara apa pun. Tapi jangan kasar lah. Kena mandi. So doing your best is not good enough. You must do what it takes to really succeed. Membuat yang terbaik tak cukup. Kita kena buat apa yang sewajarnya, ya, asalkan berjaya. Tapi buat yang sewajarnya ikut syariah compliant lah. Jangan melampaui batas, ya. So optimistik tapi realistik. Nombor 27, tanda kematangan fleksibel dan bertolak ansur. Kita ni sebenarnya tak abang tengok satu movie lah, cerita apa? Cerita Korea, cerita Korea, cerita Cina lah, ya. Tentang seorang pegawai polis. Dia ni memang hebat, macam Shakespeare lah, bijak betul. Dia track seorang penjenayah. Penjenayah tu dah bertaubat, dia dah tukar nama, dah pergi kampung lain, dah berumah tangga 10 tahun dia kejar orang ni. Tapi dia masih nak bawa orang yang sudah berubah ni, dah bertaubat ni, dah berumah tangga, dah memang disayangi oleh masyarakat baru tu, dia nak bawa, nak tangkap, nak bawa masuk penjara. Itu cerita tu tak apa tengok. Wah, cerita kungfu tapi ya Allah, slownya rupanya 3.5 jam yang pertama slow sebab dia nak bentuk tu, dia punya suasana tu, ya. Lepas tu baru buat ada action. Tapi tu abang sangat terkesan dengan pengapuan ilmu yang disampaikan. Tapi dia insaf, dia berubah, ya. Dan akhirnya ialah hero menang lah akhirnya. Hero menang dan dia pun menang. Orang yang jadi pegawai polis yang cuba nak track ni pun insaf. Sebab dia kata, ya, bos dia dah cakap, kau sudahlah, dia dah berubah, sudahlah tu. Dia kata, no, saya kena bawa orang yang bersalah ke penghukuman, ke diadili. Dia gunakan prinsip sampai tak ada give and take, tak ada tolak ansur. Dia belum matang. Artinya taat membabi buta. Macam hang tua pula. Bukan. Jangan kau marah pula orang kan. Ya, hang tua ni pun memang sangat taat, ya. Sangat taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, ya. Jebat yang lain macam sikit. Ada orang kata hang tua hero, ada orang kata jebat hero. So sekarang terpulang pada anda. Okey. Fleksibel dan bertolak ansur. Artinya kita ada perkataan apa? Budi bicara, atas budi bicara. Ya, your due consideration lah. Gunakan kitanya flexibility. Sebab ya, dalam Islam pun semuanya yang wajib pun ada ruksah, ada dia punya keringanan.
dalam masa yang tertentu. Yang haram pun ada keringanan dalam masa tertentu. Dalam keadaan darurah, maka ada ruksah, ada pun ada memudahkan. Itu maksudnya. Allah Maha Berkuasa pun ada flexibility, sangat bertolak ansur. So kita manusia kena gunakan kaedah yang sama, contoh yang sama, prinsip yang sama. Itu tanda matang, orang yang berwibawa, orang yang bijaksana, fleksibel dan bertolak ansur. Ya, of course undang-undang ada, undang-undang untuk kita, peraturan hidup. Ya, tu sebabnya separuh orang nak kata, the rules are made to be broken. Undang-undangnya telah dibentuk untuk kita langgar. Nah, tak. Tok Abah tanya pada seorang sahabat Tok Abah ni, pegawai polis ya. Pegawai polis nombor 2, nombor 3 di Malaysia. Tak payah sebut nama lah. Tok, saya duduk kat Bangi Tok. Tahu, kata pegawai polis ni. Pukul 3 pagi Tok, saya bawa kereta, lepas tu sampai ke traffic light merah Tok. Pukul 3 pagi tu, satu makhluk tak ada, katak pun tak melintas jalan, hantu pun tak melintas jalan. So, patut saya berhenti ke patut saya jalan tu? Ni depan kawan-kawan ramai lah. Ni semua classmate ni, my classmate. Datuk pegawai polis kata, kalau kau berhenti, kau bodoh. Sebab, ialah pukul 3 pagi, memanglah semua apa ni, tak ada benda. Sebab traffic light ini membantu untuk pengaliran traffic, the flow of traffic dengan cara yang tersusun dan selamat. Ya, tapi kalau dah pukul 3 pagi tak ada traffic, pandai-pandailah kau. Tadi kalau kau berhenti mungkin nampak bodoh. Tapi kalau kau langgar traffic light, kena saman, engkau 3 kali bodoh. Bukan 2, 3 kali bodoh. Ya, macam mana tu? Kalau berhenti, dia kata bodoh. Kalau kita langgar traffic light pukul 3 pagi, rupanya kat kamera, kat traffic light tu ada kamera. Yang kau langgar pukul 3 pagi pasal apa? Yalah, katak pun tak ada melintas pukul 3 pagi. Orang janganlah. Ni kat Bangi pula tu, kat Bandar Baru Bangi. Jadi maksudnya ada pertimbangan, ada bertolak ansur. So, apa rumusannya? Apa rumusannya? Tok Abah berhenti ke jalan traffic light merah? Engkau jangan tanya lah. Kau fikirlah sendiri. Baru suspend. Barulah cerita ada dia punya suspend. Okey. Nombor 27. Nombor 28. Apakah kaedah untuk mematangkan diri kita? Kita kena tabah dan gigih. Orang matang never give up. Orang matang never give up. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih. Kita kan ada Allah bersama kita. Jadi kita orang yang matang, orang yang ada kata tu, maturity, kena tabah dan gigih, don't ever give up. Orang yang gagal bukan tak pernah jatuh. Ya. Orang gagal pula. Orang yang berjaya bukan tak pernah jatuh, tapi dia bangkit, setiap kali dia jatuh dia bangkit semula. Itu orang yang berjaya. Dan kata peribahasa Jepun, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Peribahasa Jepun. Dan Tok Abah perhatikan dan membaca dan memerhatikan, seorang baby akan jatuh bangun minimum 1000 kali. Seorang baby yang belajar bertatih-tatih nak berjalan hingga sampai berlari, dia akan jatuh bangun 1000 kali. Tapi baby umur setahun, 11 bulan, 10 bulan, tak pernah give up. Tapi baby ni yang telah jadi 25 tahun, ya, patah, putus cinta terus. Aku tak percaya semua lelaki. Amboi. Semua lelaki dari Bangladesh aku tak percaya. Contohlah. Ya, dia tak percaya just because. Ya, dikecewakan dengan seorang atau 2 orang atau 3 orang, ya, jejaka. Tok Abah biasa mengkaunsul ribu-ribu kes lah, ya. Macam inilah. Saya tak percaya semua lelaki. Berapa kali awak jatuh masa awak baby? 1000 kali tau. Berapa kali awak putus cinta? 7 kali Tok Abah. Dah mandi bunga, coba buat lawak ya. Dah mandi bunga. Air longkang aja saya tak belum sebelum saya mandi. Lain semua sudah, dia kata. Air kolah, air itu, air ni, air zam-zam. Ya, tak berjalan. Jadi artinya, ya, Allah nak berikan awak yang terbaik. Bila Tuhan ambil sesuatu dari kita, dia putuskan satu hubungan, maka Allah nak jadikan kita dapat pasangan yang lebih baik. Itu janji Allah. Kalau awak ada kematangan dan ada ketabahan dan kegigihan. Because Tuhan tak ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Dan menunggu yang terbaik itu kadang mengambil masa.
ya, permata berlian-berlian. Diamond, berlian, ya, diamond dicipta bukan dalam sebulan, bukan dalam setahun, dalam beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tahun untuk mencipta berlian, diamond. Dia ditengan oleh tekanan oleh alam sekitarnya, akhirnya jadi berlian. Itu satu tamsil, satu metafora. Ya, jadi kita kena tabah dan gigih untuk mendapat yang terbaik. Itu sebabnya kalau kita tengok cerita kungfu pun dia nak jadi yang paling hebat. Ya Allah, belajar dengan gigih, dengan tekun, dengan berlatih. Ya Allah, bertahun-tahun dia belajar, akhirnya jadi martial artist yang terbaik. Okey, tabah dan gigih. Dan of course, berkaitan dengan itu, nombor 29, sifat seorang yang matang mesti ada sifat sabar. Mesti ada sifat sabar. Orang yang tak sabar kurang matang. Orang mudah sentap tak matang. Walaupun tak kisahlah, ya, apapun status kita, apapun pendidikan kita, apapun pengalaman kita, apapun situasi kita. Jadi sabar itu salah satu sifat yang dipesan oleh Nabi Muhammad SAW, tanda kematangan, tanda orang beriman. Ya, sabar itu subur, sabar itu indah. Ya, sabar itu indah. Ya, as-sabrun jamil, sabrun jamil. Sabar itu indah, sabar itu cantik. Itu tanda orang yang matang, insya-Allah. Dan kita kena bentuk kesabaran dengan istighfar banyak-banyak, cuci hati. Ya, solat taubat tiap malam, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Oh ya, sedekah subuh dan mohon dan selepas sedekah subuh, ya Allah, aku ada sifat yang tak sabar, tolong jadikan aku orang yang lebih sabar. So tahniah untuk mereka yang telah sedekah subuh. Oh, Tok Abah nak sebut, ya. Tok Abah tak sebut sejak pagi tadi. Happy birthday untuk mereka nyambut hari lahir hari ini. Hari ini 15 hari bulan November. Dan orang lahir bulan November ni orang yang banyak berfikir, extra smart, berfikir di luar kotak, memang luar biasa. Dan orang lahir bulan 11 ni orang yang sangat pandai mencari rahsia, menyimpan rahsia, banyak rahsia. Dan ikut kajian yang Tok Abah baca dan baca, kebanyakan spy. Ya, spy, James Bond ni, geng, dalam dunia lahir bulan 11. Anak bongsu Tok Abah lahir bulan 11, disimpan dalam dirinya. Yang banyak disimpan. Dan ramai sahabat Tok Abah yang lahir bulan 11 ni profesor emeritus, orang yang bijak pandai, memang luar biasa pemikirannya. Tapi memang banyak menyimpan, banyak berahsia. Itu salah satu sifat. Ya, so selamat hari lahir, happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru untuk mereka yang nikah hari Jumaat, Sabtu ataupun semalam hari Ahad. Selamat berbahagia, bahagia til jannah. Dengan syarat, terus mematangkan diri. Ramai orang baru kahwin masih perangai bujang, perangai budak-budak, perangai remaja, menyampah. Tok Abah tengok. Dah berumah tangga tapi nak main futsal pukul 3-4 pagi. I kena exercise pukul 3-4 pagi. Itu ada biasa dulu. Itu dulu masa awak bujang lah. Oi, masa bujang. Kau berubah lah. Matangkan diri, oi. Tapi of course lah, give and take. Kan kena kata tadi, fleksibel dan bertolak ansur. Bincang lah. Bincang dengan pasangan. Gitu, gini. Tapi yang penting, mematangkan. Awak bukan lagi macam dulu seorang-seorang single. You are now double dan mungkin triple. Coming soon. Jadi anda kena mematangkan diri. Ramai orang dah berumah tangga 30, 40 tahun, 50 tahun, Tok Abah dah 44 tahun, kadang belum cukup matang. Dan of course, dalam diri manusia ada yang ketidakmatangannya. Ya, Tok Abah yang dah umur 70 tahun pun banyak aspek yang belum matang. Ya, okey. Kematangan bukan satu destinasi, satu perjalanan. Is a work in progress, is a journey. Okey. Nombor 29, sabar. Sabar sebagai salah satu sifat seorang yang matang. As-sabrun jamil, kata Quran. Sabar itu cantik. Alright, nombor 30. Dah 30 enggak petua. Toba ada senada 35. Ya, mungkin hari ini kita wrap up lah, ya. Yang ke-30 ialah jujur dan ikhlas. Jujur dan ikhlas. Jujur dan ikhlas ni artinya kita buat sesuatu semata-mata kerana Allah. Aku buat ni bukan sebab nak orang puji, nak orang appreciate, nak orang hargai, tak. Aku buat ni sebab nak Allah redha. Jadi walaupun orang tak nampak, kita buat. Itulah dia pun sifat integriti. Jujur dan ikhlas ni salah satu daripada ciri-ciri orang yang berintegriti. Apa tu integriti? Kata pakar-pakar psikologi yang Tok Abah belajar dan Tok Abah baca, yang Tok Abah kaji, ialah integrity is doing the right thing, when nobody is looking at you.
doing the right thing, the best thing, the proper thing, even when nobody is watching. Orang tak nampak, orang tak tahu, awak masih buat yang terbaik, yang paling jujur, ya. Itu orang yang berintegriti. Anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? Ya, ada orang depan orang dia lain dia punya tindak tanduk, ya, sembahyang sunatnya ya Allah, ya selalunya 2 rakaat, hari ni 12 sebab orang duk perhati. Ada. Tapi mudah-mudahan kita bersangka baik. Kita bersangka baik. Ya, kita bersangka baik. Tapi memang betul lah kata seorang ulama yang Tok Abah belajar, dia kata apa? Bila kita masuk melangkah ke dalam masjid, maka ada sebahagian otak kita yang terangsang untuk sentiasa berbuat baik. Kita mudah berbuat baik dalam masjid. Ya, one part of the brain is kata tu stimulated when you enter the masjid. Dan pengkaji tu orang Kristian. Dia kata when they enter the church, you become a new person. Mudah nak buat baik. Yalah, macam Tok Abah, siapa-siapa lah pergi ke masjid je, dia masuk je masjid dia, mudah nak buat solat sunat, mudah nak baca Quran, mudah nak bersedekah, mudah nak bagi nasihat, mudah nak buat benda-benda baik. Kat rumah kita buat solat sunat juga, tetapi kalau kat masjid lebih mudah, lebih ringan. Bukan sebab nak tunjuk kat orang, kerana kat masjid tu tak ada orang pun. Orang semua dah balik. Kita lepas subuh kita duduk tunggu waktu isyraq dan duha, ya. Tak ada orang pun, tapi kita seronok. Kita seronok nak buat sebab kita di dalam rumah Allah, di mana sebahagian otak kita the switch untuk buat kebaikan dirangsang. Itu sebabnya kita untuk bentuk sifat jujur dan ikhlas berjamaah lah, ya, dari masa ke masa. Dan ingat, Tok Abah dah lama tak sebut balik, FB Live kita pagi ini dibawakan pertama oleh webinar pada 30 November, menjadi pemimpin cemerlang secara magical. Ini seronok, ya. Tok Abah nak kongsikan tips yang kita telah kongsi dengan pemimpin-pemimpin satu dunia, yang bertaraf international, dengan orang Exxon Mobil, dengan orang Shell, dengan orang Petronas, dengan bank-bank terkemuka dunia, dengan berbagai-bagai agensi kerajaan dan swasta satu dunia. Dan minggu lepas Tok Abah buat dengan pemimpin-pemimpin kemas. Itu in-house. Tapi ini nak share apa yang Tok Abah dah kumpulkan, pengalaman dan ilmu sejak lebih kurang 35 tahun yang lepas, ya, dalam satu webinar, menjadi pemimpin yang cemerlang secara magical. Secara magical, bukan slogan tapi reality. Sesuai untuk semua pemimpin, semua taraf, baik CEO sampai ke supervisor, sampai ke chief clerk, CC, untuk semua mak bapak, sesuai untuk guru-guru sangat cantik, untuk counselor of course lah, untuk para asatiza ustaz sangat cantik, ya, dan untuk pemimpin dan pelajar, bukan pemimpin sebab semua orang adalah pemimpin, maka untuk orang-orang yang belajar kat universiti sangat-sangat sesuai. Dah ramai dah mendaftar dah, ya, ke webinar Tok Abah 30 November 10 pagi sampai 12 tengah hari. Tok Abah akan tip bagi yang parti-parti je, ya, yang bunga-bunga tak payah sebab masa kita singkat, kita bagi kau punya bagaimana mengenal diri dan potensi kita sebagai pemimpin. Lepas tu Tok Abah akan bincangkan bagaimana ubah paradigma seorang pemimpin dengan mutiara-mutiara kata yang sangat power. Lepas tu Tok Abah akan senaraikan 30 kesilapan lazim pemimpin. Kita start dengan di mana silap kita sebagai pemimpin. Tok Abah akan senaraikan, akan bincangkan. Lepas tu yang paling penting of course, kita fahami apakah style kepemimpinan kita. What is our leadership style. Tok Abah ada senaraikan 9 atau 10 style kepemimpinan. Yang nombor 10 ialah kepemimpinan Rasulullah digabungkan dengan kepimpinan yang terbaik dalam dunia. Itu nombor 10. Dan of course Tok Abah akan bagi 30 tip bagaimana nak jadi pemimpin yang lebih berwibawa secara magical. Doa yang Allah tak tolak, doa mak bapak, doa pemimpin yang adil, doa orang musafir, doa orang dizalimi. So pemimpin, one of the magic yang you boleh guna ialah your doa. Itu contoh nak bagi hint bahawa bukannya magic itu satu gimmick, bukan satu slogan saja, tapi satu reality. Kita boleh jadi pemimpin yang cemerlang dengan secara yang magical, miracle. Masya Allah, subhanallah. Okey, ya. Dan program kita juga pagi ini dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat. Minum secawan akan tertawan, dan mudah-mudahan minum ni akan menjadikan kita lebih tenang, ya, lebih kenyang dan lebih lawas, dan yang paling penting membawa rentetan perubahan-perubahan positif. Make it as a precursor, as a turning point in your life. Wow. Dan of course program kita pagi ini bawakan oleh Tabung Korban. Tok Abah sebagai dutanya, jom kita menabung tahun ini untuk berkorban pada musim yang akan datang. So now everybody can do korban.
ya, tabung korban, ya, ada syariah, panel syariahnya, Ustaz At-To'a, dan sistem pengumpulan dana tiap-tiap bulan, ya, ataupun berkala itu secara tabungan dipantau oleh diluluskan oleh bank negara. So insyaAllah no hanky-panky, selamat, dan door to door, ya, so it's so efficient, dan pembahagian daging korban dibantu oleh rangkaian store-store Maidin, hypermarket Maidin, subhanallah, ya, dan mereka membantu secara percuma. Kau dahsyat, ya, sebab nak cari pahala. Jomlah sama-sama kita berkorban tahun ni, ya, dengan menabung. Banyak skim-skim yang lain, tapi ini skim yang Tok Abah tahu, dan Tok Abah sebagai dutanya, dan insyaAllah ianya betul-betul efisien dan sangat seronoklah, ya. So daging dihantar pintu ke pintu. Kalau nak kita bagikan sendiri pun tak apa. Gitu, ya. So baik. So jom kita wrap up, ya. Ni dah lebih kurang 40 minit Tok Abah bersama dengan anda. So mari kita wrap up, ya. Saya umur 30. So orang yang matang juga sentiasa istiqamah, konsisten. Allah itu ganjil, witir, kita berhenti kat nomor witir lah. So ni pun bahagian yang kelima, dan kita ada 35 poin, sekarang pergi ke 31. So Tok Abah nak wrap up cepat-cepat. Istiqamah. Dan Tok Abah dah sebut dan sebut dan sebut. Untuk istiqamah, kita doa dalam solat. Lepas solat, ya Allah, istiqamahkan aku untuk sedekah subuh. Jadi kita akan dapat sedekah subuh forever. Istiqamahkan aku sentiasa solat taubat tiap malam dan memaafkan semua orang dan istighfar 100 kali. Kita masukkan dalam doa, kita akan istiqamah. Dan a new habit will be formed in 40 days. Itu ada nas, ada hujah yang qat'i. Boleh rujuk ke internet, apakah hadis yang menjelaskan bahawa sesuatu tabiat terbentuk dalam 40 hari. Ada. So yakinlah bahawa kalau kita lakukan selama 40 hari istiqamah, maka dia akan jadi tabiat dan kita akan putuskan. Itu tanda kematangan, konsisten. Seorang pemimpin kena konsisten. Seorang yang yang rajin kena konsisten, jangan bermusim. Kejap rajin, kejap tak rajin, ya. Kejap jujur, kejap berbohong. Itu bukan orang yang matang. Ya, kena istiqamah, dan kita masukkan dalam doa kita, dan kita berkawan dengan orang-orang positif dan beritahu orang tersayang. Dan yang macam Tok Abah buat, sampaikan pada orang lain untuk istiqamah, kita akan dapat istiqamah. Pujuk dan sampaikan pada orang lain benda kebaikan, maka kita pun Allah mudahkan untuk berbuat baik. Cara terbaik untuk ingatkan diri kita dengan mengingatkan orang lain, gitu, ya. Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya dengan ikhlas. Okey, 31. Nombor 32, orang yang matang, keinginan untuk belajar, untuk improve diri dia sampai mati. Sebab orang yang berjaya beruntung termasuk sifat matang. Orang yang berjaya beruntung, sabda Nabi SAW, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan Tok Abah pesan ribu-ribu kali. Don't compare yourself with other people. Compare yourself today with yourself yesterday. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita yang semalam. Kita kena jadi lebih baik, ya, lebih baik. Itu pesanan Nabi. Orang yang beruntung berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Awak bandingkan dengan siapa? Bandingkan diri awak yang semalam dengan yang hari ini. Gitu. Ya, so keinginan untuk belajar. Macam mana kita nak berubah bertambah baik kalau kita tak ada ilmu baru, tak ada tip baru, tak ada nasihat baru? Belajar dan belajar. Malahan Nabi bersabda, orang yang tak masuk majlis ilmu 40 hari berturut-turut, hatinya jadi keras. Bila hati keras, payah nak berubah. Ya, okey. Nombor 32. Nombor 33. Dah sebut rupanya. Live in integrity. Hidup dengan penuh integrity. Buat apa yang terbaik walaupun orang tak nampak. Buat apa yang terbaik walau orang tak nampak, orang tak tengok, orang tak tahu. Malahan orang yang bersedekah dengan penuh integriti, tangan kanan yang memberi, tangan kiri apa tak tahu, ya. Macam mana? Berikan tangan kiri, berikan tangan kanan, sorokkan tangan kiri. Ya, Tok Abah pun tak ingat lagu daripada Hermantino. Hermantino katanya, itu tanda orang yang berintegriti, ya. Kita kata orang tu tidak menunjuk-nunjuk lah apa yang kita buat, ya. Ada penuh integriti. Aku buat kerja ni bukan nak dapat puji-pujian manusia, tapi dapat redha Allah.
tangan kanan memberi, sorokan tangan kiri. Itu kata Hermantino. Geng satu kapal dengan Tok Abah. Dia Hermantino. Ada seorang nama apa namanya dia? Penyanyi yang Tino-Tino tu. Tapi dia tak ada kena dengan Hermantino. Ya, penyanyi muda ya. Tok Abah tak ingat apa nama Tino. Ya. So 33. 34. Orang yang matang dia azam dan cuba dan cuba dan cuba untuk buat apa pun terbaik. Allah sangat kasih akan hamba-Nya yang bila melakukan satu kerja dibuat dengan itqan, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan terbaik. So kita buat yang terbaik bukan sebab nak dipuji oleh manusia, tapi nak dapat sayang Allah. Allah amat kasih hamba-Nya yang bila buat satu perkara dibuat dengan itqan. Itu tanda kematangan. Not because of we want to get the appreciation of human being, but we want to get the appreciation of Allah. Dan Tok Abah dah sebut, orang yang matang akan dapat melihat dirinya dari kacamata Allah. Orang yang matang cuba lihat dirinya bukan dari kacamata manusia. Oh, dia tu baguslah, felakam tahu, okeylah. Tak. Ya, kita nak bagaimana Allah pandang aku? Allah tak pandang apa yang kita kelulusan kita, wajah kita, keturunan kita, harta kita, kepandaian kita. Allah tak pandang. Allah pandang hati dan amalan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya kita buat apa pun, buat yang terbaik untuk dapat mardatillah, redha Allah. Itu kematangan yang hakiki. Dan bila ulama, guru-guru tak apa pun pesan, salah satu cara untuk dapat kejayaan dan bantuan Allah, faiza azamta fatawakkaltu Allah. Bila kita dah betul azam, dah buat yang terbaik, let God, serah pada Allah, tawakkaltu Allah. Faiza azamta fatawakkaltu Allah. Itu orang yang paling matang. So dia dah buat dan buat dan buat yang terbaik, ya, dengan cara yang paling hikmah, yang paling syariah compliant, dan diserahkan pada Allah. Dan apa kata para sarjana, pasti ada harapan untuk orang yang sentiasa berdoa, pasti ada jalan untuk orang yang sentiasa berusaha. Dan ingat pesan Allah, ya, disampaikan oleh Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu ayat Quran. Jangan takut dan jangan bersedih, Allah kan bersama kita. Jadi dengan kata-kata itu, let's go on. Tok Abah nak tutup dengan satu peribahasa Cina yang Tok Abah dapat daripada yang Tok Abah tonton daripada cerita Legend of Bruce Lee. Legend of Bruce Lee kau. So dia kata apa? Dalam salah satu perbincangan Bruce Lee dengan dia punya kawan-kawan para martial artist ni, ya, pada orang-orang yang hebat dalam seni bela diri ni. Seni bela diri ni they call it martial artist. Ya. A good man with many skills will become a brave man. Itu peribahasa Cina. Orang yang baik dengan banyak kemahiran akan jadi orang yang berani. So tak apa, pun catat dulu, catat. Belum faham sangat pun, belum nampak dia punya implikasinya, tapi tak apa, catat dulu. A good man with many skills. Itu sebenarnya orang yang matang. Tak apa kata apa? Belajar dan belajar dan belajar dan belajar sampai mati. Tuntutlah ilmu, ya, dari buayan sampai ke liang lahat, sampai matilah. Belajar dan belajar. Dan maaf ya, Tok Abah akan duduk kat meja Tok Abah ni tiap-tiap malam, ya. Kalau siang dah dapat ilmu baru, Tok Abah malam boleh tidur awal lah. Tapi Tok Abah tak akan tidur sebelum dapat ilmu baru. Tok Abah akan cari dan cari, kerana tonton TV, tengok cerita, nak cari apa ilmu aku dapat. Kadang-kadang dapat. Dan Tok Abah sediakan buku sebelah Tok Abah. Sentiasa ada buku. Akan catat, kadang satu kata-kata hikmat, satu rumusan. Sebab kadang-kadang penulis skrip pun orang yang mengkaji, orang yang bijak-bijak, ya. Jadi Tok Abah akan dapat, wow, banyak nasihat yang kita dapat, ya. Tamsil dan ibrah daripada yang kita tonton. So maknanya kita jangan sia-sia lah buat apa pun. Tok Abah kalau tengok apa program pun, dengar lagu pun, kadang, ya, dengar lagu, ada nasihatnya, ya, ada nasihatnya. Tok Abah lagu 60-an, 50-an. Cemburu tandanya hati tak suci. Mula-mula kita menyanyi, Tok Abah nyanyi umur 10 tahun, bukan faham pun. Sekarang tapi Tok Abah sekarang belajar. Cemburu tanda orang yang tidak cemburu, dia tidak beriman. Engkau pula
Orang yang tidak cemburu tidak beriman. Suami yang tidak cemburu akan isterinya, dia tidak beriman. So cemburu tanda beriman. Cemburu macam mana? Cemburu yang bertempat. Cemburu buta, setan. Itu setan yang kacau, cemburu buta. Tapi umumnya cemburu yang tidak bertempat memang tanda hati tak suci. Itu sebab lagu sini kata lagu Ari Ismail tahun 60-an, tak apa dengar. Sampai sekarang masih teringat-ingat. Ya. Cemburu tandanya hati tak suci, berbuat dosa tak tiada berhenti. Kalau sentiasa cemburu je kat pasangan tanpa sebab yang munasabah, buat dosa sepanjang hayat. Nampak? So, itu lagu. Tetapi bila kita dengar lagu tu, Masya Allah, ada nasihat, ya, yang sebenarnya sangat bernas. Kalau kita mentadabur lagu tu lah. Dia suruh tadabur Quran, dia tadabur lagu pula. Ya, tapi semualah, ya, kita boleh belajar daripada apa-apa pun. Ingat pesan Tok Abah, salah satu tanda matang, siapa-siapa pun lalu depan awak, kata seorang India, orang tua yang sedang mabuk kepada Tok Abah, masuk umur Tok Abah 17 tahun. Boy, young man, you can learn something from anyone who passes by in front of you. Let that person be a small baby, a small child, or a woman or a man, young or old, doesn't matter. No matter who he is, you can still learn something from him. Tok Abah ingat masa Tok Abah umur 17 tahun, tingkatan 5. Dahsyat, ya. Sampai sekarang Tok Abah ingat, kamu boleh belajar dari sesiapa pun yang berjalan depan kamu, melintas depan kamu. Bila kamu nampak kanak-kanak, kata Imam Al-Ghazali, ya, hormati kanak-kanak sebab mereka tak ada dosa. Wow. Nampak tak kata orang India tadi tu? Kalau kamu nampak orang tua depan kamu, muliakan orang tua sebab mereka ada pengalaman, banyak kehidupan dan banyak pengetahuan. Dan bukan umatku orang muda yang tak hormat orang tuanya, sabda Nabi. Nampak? Bila kamu nampak orang jahat depan kamu, ini hebat, ya, kata Imam Ghazali. Kalau kamu nampak orang jahat depan kamu, jangan kamu sangka kamu lebih baik daripada orang jahat itu. Jangan kamu sangka, Allah dia tu penyamun, bukan boleh diharap. Don't ever. Because orang jahat itu mungkin sempat bertaubat sebelum mati. Dan kamu yang kononnya baik tapi confirm banyak dosa, belum pasti sempat taubat sebelum mati. That's why Tok Abah pesan pada diri Tok Abah dan anda semua, jom kita bertaubat setiap malam sebelum tidur. Forever. Mudah-mudahan, ya, Allah izinkan kita, ya, macam mana doa kita? Ya, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut, ya. Ya, kita, ya Allah, berikan aku, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni, itu doa yang Nabi ajar. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan aku, berikan kepada aku kesempatan untuk bertaubat, taubatan nasuha sebelum mati. Jadi jom kita amalkan. Itu sebenarnya sebelum kita bagi salam dalam solat sunat atau fardu, kita baca Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Assalamualaikum warahmatullahi. Belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, belah kiri. Tapi sebelum kita bagi salam, kita baca Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, Engkau rezekikan aku, Engkau berikanlah kepada aku kesempatan untuk taubat nasuha sebelum mati. Allah masalah. Okey, itu dia adik-adik. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi. Tok Abah nak stand off, ya. Tok Abah doakan anda semua, ya, dirahmati Allah. Tolong doakan Tok Abah sekeluarga sihat, sejahtera, berikan hidayat untuk dapat kongsi dan membuat kebaikan, ya, dengan penuh kematangan sampai meninggal dunia. Ya, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.